Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Bersama balik kitab Isra' Mi'raj karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dah. Jadi sekarang kita nak bincang thumma dana fatadalla dalam Quran tu dah. Kemudian mendekat dan bertambah dekat. Para ulama berbeza pendapat tentang siapakah yang dimasukkan dalam ayat lalu telah dekat lalu bertambah dekat. Summadana fatadalla dah. Atas berapa pendapat ulama lah. Pertama, dan ini pendapat yang paling terkenal, bahawa Jibril mendekati Nabi ni. Bukan Allah tapi Nabi Jibril. Yang ini setelah Jibril membentangkan sayapnya. Ketika berada di ufuk yang sangat tinggi, ia kembali kepada bentuk yang biasa ia turun. Atasnya dan mendekati Nabi ni. Ini paling banyak ulama tafsir itu memang gitulah. Al-Qurtubi mengatakan yakni Jibril mendekati Nabi setelah ia berada di ufuk yang tertinggi. Maknanya adalah setelah Nabi melihat kebesaran Jibril dan beliau merasa takut, maka Allah mengembalikannya kepada bentuk manusia hingga mendekati Nabi dengan membawa wahyu. Ini pendapat banyak ramai tafsir. Sedangkan mengenai makna qaba qausain, Imam Ar-Razi mengatakan di antara Jibril dan Muhammad SAW terdapat jarak seperti dua busur atau kurang. Ini adalah penggunaan orang Arab dan kebiasaan mereka di mana dua orang pemimpin dari mereka dan dua orang pembesar apabila berdamai dan mengikat kesepakatan, maka kedua-duanya keluar dengan membawa dua busur. Masing-masing dari keduanya menempatkan busurnya di hujung busur sahabatnya dah. Jadi busur tu temu dua tu dah. Sedangkan orang yang berada di bawah mereka iaitu rakyat biasa, tangan mereka memegang tangan yang lainnya. Kerana itu ia dinamakan mubaya'ah ni. Janjilah, janji tak setia dah. Yang kedua dia, itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang dimasukkan adalah Nabi, yakni beliau mendekati Tuhannya dah. Dah. Dimasukkan dengan apa? Bertambah dekat atau Tuhan sendiri Allah. Yakni mendekati Tuhannya, dan yang dimaksud dengan mendekati sini adalah kedudukannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari ucapan beliau ketika menyampaikan ucapan Tuhannya, siapa yang mendekati senyekal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Dan siapa yang mendatangi dengan berjalan, maka aku mendatangi dengan berlari. Tapi itu ada pendapat-pendapat lain yang kami tinggalkan. Ada banyak sangat yang tinggal pada selesai itu dah. Tak apalah dah. Dia selesai gitu dah. Okey, yang kedua, tempat gerakan kolam dah. Disebutkanlah hadis tentang Mi'raj bahawasanya Nabi SAW sampai pada suatu tingkat di mana beliau dapat mendengar gerakan kolam. Dan berjalannya ia di atas sesuatu yang dituliskan berupa qada Allah. Wahyu Allah dan apa-apa yang tulis atau dicatat dari Allahul Mahfuz ni, atau yang Allah kendaki untuk ditulis atau dihapuskan. Dalam hal itu terdapat hujah al-sunnah mengenai keimanan terhadap kebenaran penulisan wahyu dan takdir dalam kitab-kitab Allah dari Lauhul Mahfuz, di mana ia yang mengetahui jenisnya dan caranya berdasarkan keterangan yang terdapat dalam ayat-ayat dalam kitabnya yang suci dan hadis-hadis yang sahih. Tetapi caranya, gambarannya, jenisnya termasuk sesuatu yang hanyalah diketahui oleh Allah sahaja. Dan mereka yang Allah beritahu tentang hal itu dari para malaikatnya dan para rasulnya, tu pun sikit-sikit tahu dah. Tidak ada yang mentakwilkan ini dan menganggapnya mustahil kecuali orang yang lemah pandangannya dan imannya sahaja. Kerana keterangan tentang itu telah dibawa oleh syariat, sedangkan dalil akal tidak menganggapnya mustahil. Allah Ta'ala dapat melakukan apa sahaja yang dia kendaki dan menentukan apa yang dia inginkan sebagai hikmah dari Allah SWT. Dan untuk menunjukkan hal-hal ghaib yang dikendaki oleh Allah bagi para malaikat dan semua makhluknya yang dia kendaki, itulah dikatakan oleh Al-Qadiyat. Dia tidak mustahil lah. Allah tentukan qada ni benda yang takdir ni telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan tulisan kalam tersebut dengan izin Allah SWT lah. Jadi kita wajib percaya lah. Jadi sesat lah. Kufur lah, tak tolak dah. Yang kedua, Nabi melihat Allah SWT dah. Ketiga dah. Yang ketiga, Nabi melihat Allah SWT. Al-Qadiyat rahimahullah mengatakan bahawa ulama salah, ulama sebelum abad ketiga Hijriah dan ulama khalaf, ulama setelah abad ketiga Hijrah, abad ketiga lepas 300 tahun dah Hijrah hingga sekarang berbeza pendapat. Adakah Nabi SAW melihat Tuhannya pada malam Isra' Mi'raj dah? Nah, Aisyah radhiyallahu mengingkari hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim. Pernyataan senada juga datang dari Abu Hurairah dan sebahagian ulama. Ini juga pendapat yang masyhur dari Ibn Mas'ud radhiyallahu. Sebagai ulama hadis dan ahli ilmu kalam juga berpendapat demikian. Dalam suatu riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu, Ibn Abbas pula dah, terdapat keterangan bahawa Nabi SAW melihat Tuhannya dengan matanya.
atas kepalanya lah. Pendapat serupa juga datang dari Abu Zar, Ka'ab radhiyallahu dan Al-Hasan. Al-Hasan Basri rahimahumullah. Al-Hasan bersumpah mengenai hal itu. Keterangan tersebut juga dihikayatkan dari Ibn Mas'ud, Abu Hurairah dan Ahmad bin Hanbal. Tadi kata lain dah. Ada juga kata pendapat kedua mereka. Para ulama juga menghikayatkan dari Abu Al-Hawn Al-Asy'ari dan sejumlah pengikutnya bahawa Nabi SAW melihat Allah. Sebahagian guru-guru kami bersikap diam, tawakkuf diam dalam masalah ini dan mengatakan bahawa pada masalah ini tidak ada dalil yang jelas. Akan tapi hal itu sesuatu yang mungkin saja dah. Ada kemungkinan nampak Allah Nabi nampak Allah ataupun mungkin saja gitu tidak pasti ya. Kemudian dia Al-Qadi'iyat mengatakan bahawa pengarang Al-Tahrir memilih menetapkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah SWT. Ini pengarang Al-Tahrir. Qadi'iyat katalah. Dia berkata, sekalipun dalil pada masalah ini banyak jumlahnya, tapi kami hanya berpegang pada pendapat yang paling kuat, iaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Adakah kalian hairan jika Nabi Ibrahim menjadi kekasih Tuhan? Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW dapat melihatnya. Juga riwayat dari Ikrimah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ditanya, apakah Muhammad SAW melihat Tuhannya? Ibn Abbas menjawab, ya benar, telah diriwayatkan. Dengan sanad la ba'sabihi dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata Muhammad SAW telah melihat Tuhannya dan Hasan bersumpah bahawa Muhammad SAW benar-benar telah melihat Tuhannya. Pangkal permasalahan pada masalah ini adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mengenai masalah ini, Ibn Umar radhiyallahu anhu meminta pendapat Ibn Abbas dan menulis surat kepadanya sama ada Muhammad melihat Tuhannya. Kemudian Ibn Abbas mengkhabarkan kepadanya bahawa Nabi Muhammad SAW telah melihat Allah SWT. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tidak mengurangi hal tersebut kerana Aisyah tidak pernah menceritakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, aku tidak melihat Tuhanku. Baginda hanya mentakwilkan ayat dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahawa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu dan di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan. Surah Asy-Syura ayat 51. Apabila seorang sahabat mengatakan satu perkataan sedangkan para sahabat yang lain tidak sependapat dengannya, maka ucapannya tidaklah merupakan dalil. Kata-kata sahabat pun tak jadi dalil kalau berbeza pendapat. Ini syair setengah tu buat simbol capa tu berdasarkan syair dia. Jika tak kena jauh kata-kata sahabat ni hebat lagi daripada syair pun tidak jadi hujah kalau dia berbeza pandangan. Jika riwayat dari Ibn Abbas yang menetapkan bahawa Nabi melihat Tuhannya itu sahih, maka kita wajib menetapkannya kerana masalah itu bukan termasuk sesuatu yang dapat dicerna oleh akal atau diperolehi dengan dugaan berdasarkan akal dan azan, melainkan diterima dengan mendengarnya dan tidak layak seseorang menyangka bahawa Ibn Abbas berbicara tentang masalah ini berdasarkan sakaan dan ijtihad saja. Ketika menyebutkan perbezaan pendapat antara Aisyah dan Ibn Abbas, Ma'mar bin Rashid berkata, menurut kami Aisyah radhiyallahu anha tidaklah lebih tahu dibandingkan Ibn Abbas. Ada kata Ibn Abbas lebih alim daripada Aisyah lah. Ibn Abbas menetapkan sesuatu yang dinafikan oleh yang lainnya, sedangkan yang menetapkan itu mestilah didahulukan daripada menafikan. Itu kaedah fiqh dah. Ada menafikan, ada menetapkan lebih dahulu kira. Ini adalah ucapan pengarang Tahrir. Kesimpulannya pendapat yang lebih kuat menurut majoriti ulama hadis adalah bahawa Rasulullah SAW telah melihat Tuhannya pada malam Isra'. Ini pendapat majoriti. Berdasarkan hadis Ibn Abbas dan hadis-hadis sahabat yang lain telah disebutkan. Mereka mengatakan bahawa penetapan masalah ini tidak mereka ambil kecuali dengan langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Ini adalah perkara yang tidak mudah untuk diragui. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha tidak menafikan penglihatan Rasul terhadap Allah dengan hadis dari Rasulullah SAW. Bukan dengan hadis tapi dengan ijtihad. Jika dalam masalah ini terdapat hadis padanya, pasti dia akan menyebutkannya. Dia hanya berpegang pada istinbat dia terhadap ayat tersebut dari ayat Quran. Kami akan memberikan jawapan terhadap hal itu nantinya. Mengenai dalil Aisyah radhiyallahu anha dengan firman Allah yang bermaksud dan dia tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan, surah Al-An'am ayat 103. Jawapannya das, kerana pencapaian itu diperolehi dengan meliputi sedangkan Allah Taala tidaklah dapat diliputi. Jika nas menunjukkan penafian diliputinya Allah, maka tidak boleh tetapkan dari nas itu ketiadaan melihatnya Rasulullah dengan tanpa meliputinya. Dalil dengan menggunakan ayat ini dapat dijawab dengan jawapan-jawapan lain, tidak lagi diperlukan dengan adanya keterangan yang telah kami kemukakan. Kerana apa yang kami sebutkan sudah sampai pada puncak kebagusan walaupun ringkas. Adapun dalil Aisyah radhiyallahu anha dengan firman Allah yang bermaksud. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahawa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. Dapat dijawab dari beberapa sisi. Pertama, tidak mesti dilihat itu disertai dengan adanya percakapan ketika melihat.
Melainkan mungkin melihat tanpa adanya percakapan. Kedua, hal ini sesuatu yang bersifat umum, tapi telah mendapat perkhususan dengan dalil yang telah disebutkan. Banyaklah benda yang umum, kadang-kadang khusus tu peristiwa tertentu tu dia menafikan. Umum tu dah bukan menafikan belakang, menafikan perkara-perkara khusus tersebut dah, mukjizat ke pelik-pelik dah. Ketiga, ucapan sebagai ulama yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan wahyu adalah percakapan tanpa perantara. Pendapat yang diucapkan oleh orang ini sekalipun mengandungi kemungkinan yang benar, akan tapi jumhur ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan wahyu di sini adalah ilham dan melihat Allah ketika mimpi, di mana kedua-duanya dinamakan sebagai wahyu. Sedangkan mengenai firman Allah Ta'ala yang bermaksud atau di belakang tabir, Al-Wahidi dan yang lainnya mengatakan bahawa maknanya adalah dia tidak berbicara kepada mereka dengan berbicara secara langsung, melainkan mereka mendengar ucapan Allah SWT di mana mereka tidak melihatnya. Maksud dari ayat tersebut bukan hijab yang memisahkan satu tempat dengan tempat lain yang menunjukkan terbatasnya sesuatu yang terhijab. Jadi ia pada posisi dapat mendengar dari balik hijab tanpa melihat yang berbicara. Wallahu a'lam. Ada kita kira nak ambil jalan tengah, bukan nampak direct, nampak hijab dengan suara ya. Gitulah dak. Kesimpulannya dah, dalam masalah melihatnya Nabi SAW terhadap Allah SWT pada malam Isra' Mi'raj ni terdapat 3 pendapat. Pertama, Nabi tidak melihat Allah SWT. Ini adalah pendapat Aisyah radhiyallahu anha, juga pendapat yang masyhur dari Ibn Mas'ud. Kita sebut dah Ibn Mas'ud ni ada pendapat kedua dah. Pendapat serupa juga datang dari Abu Hurairah. Selain itu banyak ulama hadis dan alim kalam yang berpendapat sedemikian. Tapi Al-Hafiz Utsman bin Sa'd Ad-Darimi berlebihan dengan menukilkan bahawa itu adalah telah menjadi ijma'. Utsman bin Sa'd Ad-Darimi ni kata Wahabi juga, tapi hak ni seolah dia menafikan bahawa Nabi lihat Allah SWT dah. Yang kedua, Nabi SAW melihat Allah SWT. Ini pendapat Ibn Abbas dan Urwah bin Zubair. Pendapat yang masyhur dari Al-Hasan, Ka'ab Al-Ahbar, Al-Zuhri dan Ma'mar. Bahasa Asy'ari dan sebahagian besar pengikutnya juga berpendapat sedemikian. Kata apa Asy'ariyah ni. Itulah kalau kira pendapat sebenarnya. Kemudian mereka berbeza pendapat apakah baginda melihat dengan matanya atau dengan hatinya. Dua pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Imam Nawawi mengatakan bahawa yang lebih kuat menurut kebanyakan ulama adalah bahawa Nabi SAW melihat Allah dengan mata kepala baginda pada malam Isra'. Dia telah menjabarkan pembicaraan mengenai masalah ini dan mengemukakan dalil yang telah kami kemukakan sebelumnya, sebahagiannya. Gitulah dah. Pendapat ketiga, sebagai ulama bersikap tidak memastikan masalah ini. Mereka tidak menafikan, tidak pula menetapkan bahawa Nabi SAW melihat Allah kerana dalilnya bertentangan. Imam Abdul Abbas Al-Qurtubi menguatkan pendapat ini, pendapat ketiga ini dalam Mufhim dan menisbahkannya kepada sebahagian ahli hakikat. Dia juga menguatkan bahawa pada masa ini tidak ada dalil yang qat'i. Itulah 3 pendapat. Yang perkara ketiga, hakikat pendapat yang menyatakan baginda melihat dengan matanya. Harus diketahui bahawa yang dimaksudkan dalam ucapan orang-orang yang memahami kebenaran bahawa baginda melihat dengan mata kepalanya bukanlah seperti melihatnya mata yang tajam terhadap benda-benda terlihat, di mana untuk itu digunakan kata melihat. Bukan cara melihat biasalah dah. Dan itu yang terlintas dalam fikiran ketika tidak dikaitkan dengan apa-apa. Itu dengan erti yang menunjukkan meliputi atau bernisbah. Dekat ataupun jauh. Ini kerana Allah Ta'ala suci dari semua itu menurut semua pendapat. Inilah semua pendapat yang kata berdasarkan punca alim kalam. Melainkan dimasukkan adalah melihat secara khusus yang tidak mungkin difikirkan, tidak dapat digambarkan. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dengan mengatakan Allah telah menetapkan tentang melihat dengan hati dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Hati tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Surah An-Najm ayat 11. Jadi nampak Nabi ni masuk Isra' Mi'raj ni bukan tengok dengan mata kepala, tengok dengan mata hati dia. Berdasarkan inilah setengah nama tu kata dah. Menetapkan melihat dengan mata kepala dengan firman-Nya pula. Ada dalil lain pula. Kata mata kepala tadi, mata hati dia. Mata kepala ni dengan firman-Nya, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Surah An-Najm ayat 17. Jadi hak nampak ni, kata tengok sini, sama ada nak kata Jibril ke nak kata Allah ke sini, betul dengan mata kepala dah berdasarkan ini. Beza je tak ada ayat sebelah, ni ayat 17. Dia cerita pasal Isra' Mi'raj belakang ni tak. Jadi masukkan melihat dengan mata hati dan bahawa tidak memastikan itu lebih menyelamatkan lah. Ini pendapat orang itu dah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dimaksud melihat dengan mata hati adalah melihat dengan hati, bukan semata-mata mendapatkan pengetahuan. Kerana Nabi adalah seorang yang sentiasa mengetahui Allah. Akan tetapi maksud orang meletakkan bahawa baginda melihat dengan mata hati adalah bahawa melihatnya baginda itu diciptakanlah hati baginda. Seperti orang-orang lain melihat dengan matanya. Jadi mata hati Nabi itu hebat dia serupa dengan mata kepala dah.
Secara akal, tidak ada sesuatu pun yang disyaratkan secara khusus bagi melihat. Sekalipun menurut kebiasaan, melihat adalah dengan mata kepala lah. Biasanya dah. Okey, mata hati dah tukar dah biasa. Tetapi secara akal ni, tidak khusus lah. Tidak khusus lah. Ibn Khuzaimah meriwayatkan dari Anas dengan sanad yang kuat. Dia berkata, Muhammad melihat Tuhannya. Menurut redaksi Muslim dari hadis Abu Zar, dia bertanya kepada Rasulullah mengenai hal ini. Beliau menjawab, sungguh aku melihat sebuah cahaya. Menurut Ahmad dari Abu Zar. Ada riwayat tu, nampak sebuah cahaya je dah. Menurut Ahmad dari Abu Zar, Rasulullah berkata, aku telah melihat cahaya. Sedangkan menurut Khuzaimah dari Abu Zar, dia berkata, Nabi melihat Allah dengan hatinya dan tidak melihatnya dengan matanya dia. Dengan ini jelas bahawa maksud Abu Zar menyebutkan nur adalah cahaya ketika Nabi melihat Allah dengan pandangan beliau. Al-Qurtubi dalam Mufham menguatkan pendapat yang tidak memastikan apakah Nabi melihat dengan mata ataupun tidak. Dalam masalah ini, dia juga menisbahkannya kepada sejumlah muhakkik dan menguatkannya dengan mengatakan bahawa pada masalah ini tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada dalil putus. Puncak dari dalil-dalil yang dikemukakan kepada kedua-dua kelompok ini adalah kenyataan yang saling bertentangan yang dapat ditakwilkan. Bertentangan itu boleh takwil lagi dah. Al-Qurtubi juga mengatakan bahawa masalah ini bukan permasalahan amaliyah yang cukup dengan menggunakan dalil-dalil zanni. Kalau kita nak hujah, tak pada ada dalil zanni ataupun dalil yang tidak tamat lah. Kerana benda akidah. Melainkan termasuk masalah keyakinan sehingga tidak cukup kecuali dengan dalil yang qat'i putus. Atau bah pula dah antara ulama hadis ni terima juga kata dalil walaupun ya dalil tu qat'i di segi subutiyah dia, tapi di segi pasti ke dak yakin tu dia tak apa lagi dah. Ibn Khuzaimah dan kitab At-Tauhid condong pada pendapat yang menetapkan bahawa Nabi SAW melihat Allah dan berbicara panjang lebar dalam mengemukakan dalil-dalilnya. Dia juga menyatakan bahawa hadis Ibn Abbas menunjukkan bahawa Nabi melihat Allah 2 kali. Pertama dengan matanya dan kedua pula dengan hatinya. Apa yang saya sebutkan tentang hal ini adalah cukup dah. Ada kira perbahasan panjang lagi tapi cerita sekarang ni saja dah. Yang poin keempat ada melihat Allah dan pengakuan dusta. Ramai banyak perlu cerita pengakuan dusta pula dah. Telah disebutkan perbezaan pendapat yang terjadi di antara para ulama dalam masalah melihat Allah SWT. Ini beza pendapatnya Nabi tengok Allah SWT dah. Ketika di dunia beserta sempurnanya kesucian Allah dan penyediaan permisalan baginya laisa kamitslihi syai'. Akan tetapi perlu diingatkan bahawa walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahawa melihat Allah di ketika dunia adalah sesuatu yang mungkin, hal itu tidak terjadi pada manusia selain Nabi kita SAW sahaja. Sekalipun masih terdapat perbezaan pendapat di kalangan ada perbezaan pendapat lagi, tapi kemungkinan itu hanya Nabi lah. Bagi seorang selain Nabi SAW yang mengaku melihat Allah dalam keadaan terjaga bukan dalam keadaan tidur, maka disesat. Tengok Allah ketika terjaga dia. Itu apa disesat kafir dah. Bahkan Al-Imam Kawashi dalam menafsirkan surah An-Najm mengatakan orang yang berkeyakinan melihat Allah di sini dunia selain Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang Muslim. Jadi orang lain tu kalau mengaku Nabi sendiri mengaku tengok Allah, tak apalah. Tapi kalau orang lain mengaku tengok Allah SWT, maka dia ni bukan seorang Muslim, kafir dah. Apa tak kafir. Jadi hak lain tu berat juga orang ni mengaku jumpa Tuhan, hak mengaku jumpa Nabi Muhammad, Nabi Khadir ke apa dia. Kalau berdusta besarlah dia. Besar dosa dia. Al-Ardabili dalam Al-Anwar menyatakan kalau seorang berkata aku telah melihat Allah dengan mata kasar dan dia berbicara denganku dengan mulutnya, maka dia kafir. Kafir itulah. Mungkin memailah. Dinukilkan dari Al-Mandawi seorang mufassir bahawa dia mengkafirkan orang yang mengaku-ngaku melihat Allah di sini dunia. Siapa mengaku tengok Allah, kafir tu automatik. Sebagai ulama melukiskan ijma' bahawa hal itu melihat Allah tidak akan terjadi bagi wali-wali Allah di dunia ni. Wali Allah pun tak akan nampak Allah secara mata telanjang. Dua orang syekh, yakni Abu Ammar bin Salah dan Abu Syamah mengatakan bahawa seorang yang mengaku melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga adalah tidak benar. Sesuatu yang tidak terjadi pada kalimullah Musa AS. Dan masih diperselisihkan terjadinya peristiwa itu pada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin dapat terjadi pada orang yang belum sampai pada makam keduanya? Nabi sendiri berkhilaf. Ada kata Nabi tengok Allah, ada kata tengok malaikat Jibril saja. Tiba-tiba kita nak percaya pada orang lain dah selain daripada Nabi Muhammad SAW. Nah. Jadi ataupun dia sendiri mengaku dia dah. Jadi benda ni boleh menyesatkan dah. Jadi tidak mungkin berlaku pada orang lain dah. Orang lain dah. Sedangkan peristiwa pada Nabi pun khilaf lagi dah. Syekh Abu Bakar Al-Kalabadi dalam Ta'aruf berkata dah,
Para syekh bersepakat menganggap sesat dan mendustakan orang yang mengaku melihat Allah di dunia dan mendustakannya. Mereka menyusun kitab-kitab dari risalah mengenai masalah ini. Mereka juga beranggapan bahawa orang yang mengaku telah melihat Allah adalah orang yang belum mengenal Allah SWT. Dan A'la Al-Qunawi menetapkan hal tersebut dalam penjelasannya tentang hal itu dan mengatakan, jika terjadinya hal tersebut pada orang yang diakui, maka hal itu pun dapat ditakwilkan kerana keadaan-keadaan yang menguasai seorang dapat membuatkan sesuatu yang gaib menjadi seperti sesuatu nyata. Dapat halusinasi ni. Apabila seorang terlalu banyak menyibukkan diri dengan sesuatu yang tak terlihatnya dan membayangkannya, maka hal itu menjadi seolah-olah hadir di hadapannya. Ni yang qazah gapo dah. Konsepnya qazah sebenarnya halusinasi dengan bayang. Hal ini sesuatu yang dimaklumi oleh semua orang. Okay, melihatnya hamba akan Allah ni. Terdapat perbahasan dalam kalangan ulama mengenai masalah melihatnya Nabi SAW akan Allah pada hari malam Isra' Mi'raj dan perbezaan pendapat yang ada tentang hal itu. Sebagaimana yang telah kami sebutkan, mudahlah apabila di sini kami menyebutkan masalah penting lain yang sangat berkaitan dengan perbahasan itu, iaitu masalah melihatnya hamba-hamba Allah akan Allah Ta'ala. Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah bahawa penurut mazhab Ahlussunnah, melihat Allah adalah sesuatu yang mungkin dapat terjadi saja, bukan sesuatu yang mustahil menurut akal. Mereka pun sepakat bahawa hal itu juga akan terjadi di akhirat, dan bahawa kaum mukmin akan dapat melihat Allah SWT. Sedangkan orang kafir tidak dapat melihatnya. Tetapi beberapa kelompok dari kalangan Mu'tazilah, Khawarij dan sebahagian kaum Murji'ah beranggapan bahawa Allah SWT tidak dapat dilihat oleh seorang dari makhluknya. Dan bahawa melihat Allah adalah sesuatu yang mustahil secara akal. Apa yang mereka katakan ini adalah kesalahan yang nyata dah. Ni Mu'tazilah ni nak. Dia kata mustahil tengok Allah ni. Nak melihat Allah. Sebab dia banyak benda nafi ni nak menafikan sifat. Apa yang mereka kata ini adalah kesalahan yang nyata dan ketidaktahuan yang sangat buruk ni. Dalil dari kitabullah, sunnah, ijma' sahabat dan orang yang sudah mereka telah jelas memastikan bahawa orang mukmin akan dapat melihat Allah di akhirat kelak. Hal itu telah diriwayatkan oleh sekitar 20 orang sahabat dari Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Quran tentang hal itu juga sangatlah terkenal. Sedangkan terhadap sanggahan-sanggahan dari orang yang mengingkari hal itu, ada beberapa jawapan yang terkenal yang terdapat dalam kitab-kitab ahli kalam dari kalangan Ahlussunnah. Pendapat-pendapat mereka yang lain juga terdapat dalam kitab-kitab ilmu kalam, tapi kami tidaklah perlu menyebutkannya di sini. Sebut tak panjang sangatlah. Mengenai masalah melihat Allah di dunia telah kami sebutkan bahawa itu sesuatu yang mungkin, tidak mustahil. Tetapi majoriti mutakallimin dan kalangan salaf maupun khalaf berpendapat bahawa hal itu tidak terjadi di dunia lah. Imam Abu Qasim Al-Qushayri dalam risalahnya terkenal Ar-Risalah Al-Qushayriyah menyebutkan dari Imam Abu Bakar bin Fawra bahawa dalam masalah itu disebutkan ada dua pendapat dari Abu Hasan Asy'ari. Menurut salah satu pendapatnya hal itu terjadi, sedangkan menurut pendapat yang lainnya tidak terjadi. Kemudian Ahlul Haq mengatakan bahawa melihat itu adalah suatu kekuatan yang Allah jadikan pada makhluknya. Dalam hal itu tidak disyaratkan adanya cahaya yang menghubungkan, tidak disyaratkan berhadapan dengan yang dilihat, dan tidak pula tidak pula syarat-syarat lainnya. Tetapi menurut kebiasaan, bila sesuatu bahagian kita melihat sebahagian lain, maka hal tersebut ada sebagai suatu kebetulan, bukan sesuatu yang disyaratkannya. Para imam kita dari kalangan mutakallimin menyatakan bahawa itu berdasarkan dalil yang nyata. Melihat Allah SWT tidak bererti menetapkan arah bagi Allah. Ni pasal nak pakai ilmu kalam ni, ilmu akal ni, daripada mu'alim awal jadi terpaksa ayat gitulah. Melihat Allah SWT tidak bererti menetapkan arah bagi Allah, melainkan orang mukmin melihatnya bukan di arah tertentu dah. Tengok mana bukan arah tertentu, bukan tengoklah kursi pun jumpa belakang, tengok bawah pun nampak dah. Ini punya ilmu kalam dah. Sebagaimana mereka mengetahuinya bukan di arah tertentu pula, Allah a'lam. Guru daripada para guru kami, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi telah menulis suatu perbahasan tentang hal itu. Berikut ni kami kutip ringkasan yang memadai dari tulisannya. Beliau mengatakan, melihat Allah adalah sesuatu yang mungkin menurut akal baik di dunia maupun di akhirat, kerana Allah SWT adalah ada dan setiap yang ada itu sah untuk terlihat. Allah SWT pun sah untuk terlihat, tapi hal tersebut tidak terjadi di dunia ini kecuali bagi Nabi kita sahaja. Jadi terlihat tu ada kemungkinan dah. Dunia atau akhirat lah. Sedangkan di akhirat nanti secara syariat dia pasti dapat lihat sebagaimana pendapat Ahlussunnah dengan dalil dari kitabullah, sunnah dan ijma' lah. Dalil kitabullah tentang hal itu adalah ayat yang berbunyi yang bermaksud bagi orang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Seluruhnya ayat 26. Diriwayatkan bahawa Anas mengatakan Rasulullah SAW ditanya tentang ayat itu, maka baginda menjawab bagi orang yang berbuat baik, yakni bagi orang beramal di dunia, yang dimasukkan pahala terbaik di sini adalah syurga. Sedangkan tambahannya adalah melihat wajah Allah yang Maha Penyayang. Jadi satu nikmat yang besar
Yang dikatakan tambah itu ialah melihat wajah Allah ni. Selain itu juga ayat wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Surah Al-Qiyamah ayat 2 hingga 23. Mereka di dalamnya memperolehi apa yang mereka kendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Surah Qaf ayat 35. Ali bin Abi Talib dan Anas bin Malik mengatakan yang dimasukkan dengan adalah memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian ayat ini menyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat. Apabila dapat dilihat di akhirat maka dapat pula dilihat di dunia kerana sama dalam hal yang dilihatnya. Adapun dari sunnahnya misalnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Tasbih penyerupaan di sini adalah dalam hal melihatnya, perbuatan melihat tu. Yang ini tidak ada keraguan, bukan dalam hal yang dilihatnya. Sedangkan dalil ijma'nya adalah bahawa para sahabat dan orang yang sudah mereka sepakat bahawa di akhirat nanti hal itu melihat Allah akan terjadi. Imam Malik mengatakan kerana para musuhnya dihijab sehingga tidak dapat melihatnya, maka ia tampak bagi para walinya sehingga mereka dapat melihatnya. Seandainya orang yang mukmin tidak dapat melihat Tuhan mereka pada hari kiamat, maka Allah tidak mencela orang kafir dengan terhadapnya mereka untuk melihatnya. Allah Taala beriman yang bermaksud sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Siapa-siapa tak boleh sujud. Nak tengok Tuhan pula tak boleh. Maka dia orang yang celaka juga. Imam Syafi'i mengatakan kerana dia menghijab suatu kaum kerana kebenciannya, maka hal itu menunjukkan bahawa suatu kaum melihatnya dengan keradaannya. Kemudian dia mengatakan demi Allah seandainya Muhammad bin Idris, yakni dirinya sendiri, tidak yakin akan dapat melihat Tuhannya di hari akhirat, nescaya dia tidak menyembahnya di dunia dah. Kalau terpaksa tengok Tuhan, bila tengok Tuhan di akhirat, maka dia tak sembah Tuhan. Dunia pun tak sembah juga dah. Melihat Allah adalah bertingkat-tingkat menurut keadaan hamba-hambanya. Melihatnya yang sifatnya umum, setiap orang mukmin dapat melihat adalah pada setiap jemaat. Sedangkan sebahagian orang-orang dari kalangan khusus melihatnya pada hari pagi, pada setiap hari pagi dan petang, serta sebahagian yang lain yang senantiasa menyaksikannya setiap saat. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang khusus dari para hambanya, yang seandainya ia menghijab mereka di syurga dari melihatnya, nescaya mereka akan meminta pertolongan kepada syurga dan kenikmatannya sebagaimana para penghuni neraka mereka meminta pertolongan kepada neraka dan azabnya. Tapi mereka melihatnya tanpa berhadapan dan tidak pula pada arah dan tempat tertentu. Kerana melihat di sini adalah suatu kekuatan yang Allah jadikan pada makhluknya yang mana tidak disyaratkan padanya adanya cahaya menghubungkan dan tidak pula berhadapan dengan yang dilihat. Tapi menurut kebiasaan bila sebahagian kita melihat sebahagian lain, maka hal tersebut ada sebagai suatu kebetulan, bukan sesuatu yang disyaratkan. Melihat Allah SWT tidak bererti menetapkan arah bagi Allah, melainkan orang-orang mukmin melihatnya bukan di arah tertentu, sebagaimana mereka mengetahuinya bukan di arah tertentu pula. Melihat juga berarti seperti tersingkapnya dan diketahuinya oleh orang yang menangkap akan apa yang dilihatnya yang Allah ciptakan ketika indera berhadapan dengannya. Bila saja Allah menciptakan kemampuan menangkap dengan mata ini tanpa berhadapannya indera dan dengan yang lain dilihatnya sama sekali. Kadang-kadang tak jumpa mata Quran lain dah. Quran maya dia. Bagaimana tidak, sedangkan hal itu telah terjadi sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW di mana baginda mengatakan, luruskanlah barisai-barisai kalian dalam salat. Kerana sesungguhnya Allah melihat kita tanpa berhadapan dan tidak pada arah tertentu. Sebagaimana disepakati, demikian pula dalam hal kita melihatnya. Tak tahulah riwayat ni. Masa pelik ni dah. Soal yang pelik ni. Jadi melihat adalah adanya kaitan khusus antara pihak yang melihat dan yang dilihat. Sebagaimana secara akal hal itu tidak menentukan bahawa salah satu pihak berada di suatu arah tertentu. Ia juga tidak menentukan pihak yang lain berada di suatu arah. Melihat juga seperti menangkap, memahami. Jadi mereka melihatnya seperti itu dah. Penangkapan pemahaman adalah suatu pengertian yang Allah ciptakan pada yang menangkap, yang memahami dah. Jika ia ciptakan pada bahagian mata, maka ia dinamakan penglihatan. Jika pada bahagian hati, maka ia dinamakan pengetahuan. Jika pada bahagian hidung, maka ia dinamakan penciuman. Dan jika pada seluruh badan, maka ia dinamakan sentuhan. Dikhususkannya ciptaan Allah itu pada tempat-tempat itu adalah semata-mata kerana pilihan Allah. Seandainya dia memilih yang berlainan dengan itu, nescaya hal itu akan terjadi sebagaimana yang dia telah pilih. Dikhususkannya sebahagian yang menangkap berada di suatu arah, tidak dekat sekali dan tidak jauh sekali. Itu juga semata-mata kerana pilihannya. Seandainya dia berkehendak, dia dapat menjadikannya berkaitan dengan yang sangat dekat atau yang sangat jauh.
dan dengan tanpa di suatu arah seperti terkaitnya pengetahuan dengannya. Orang dapat melihat dengan pandangan adalah orang yang jahil yang tidak memiliki pengetahuan tentang ketentuan akal, tentang ketentuan pandangan dan tentang hakikat-hakikatnya sebenarnya, seperti kaum Mu'tazilah dan orang yang mengikuti mereka. Panjang-panjang ayat ni cerita nak kritik Mu'tazilah. Di antara dalil terkuat yang menunjukkan kejahilan mereka adalah permintaan Musa AS akan hal itu dengan ucapannya, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Surah ayat 143. Mustahil bagi seorang Nabi yang sampai pada darjat diajak bicara oleh Allah tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Sedangkan kaum Mu'tazilah mengetahuinya. Nak peliklah tak? Nabi dan sahabat ke apa tak tahu tak? Tiba-tiba kaum Mu'tazilah yang ambil ilmu ia daripada Aristotle tu mengetahuinya. Ini sesuatu yang dapat diketahui oleh setiap orang dengan mudah saja. Begitulah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.